Kil tu maknanya satu pandangan mengatakan. Satu pandangan mengatakan kalimah at-tafsir daripada kalimah al-fasru. Al-fasru ni maknanya menjelaskan. Menjelaskan maksud. Itu adalah kalimah al-fasru. Wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Dan mereka tidak membawa datang kepada engkau wahai Muhammad dengan satu misalan kecuali kami bawakan dengan kebenaran dan sebaik-baik penjelasan. Dalam Quran ada ayat kalimah tafsir. Yang menyebut kalimah tafsir itu dalam surah Al-Furqan. Dalam surah Al-Furqan ayat 33. Dan ada pandangan yang mengatakan kalimah tafsir ini daripada perkataan al-safara. Safara tu sin kat depan. Kalau fasara, fa kat depan. Dia perkataan safara dengan fasara, dia lebih kurang je makna. Iaitu mendedahkan. Cuma al-fasru tu, as-safru tu lebih kepada mendedahkan, lebih kepada benda yang boleh dilihat, benda yang boleh kita lihatlah. Contohnya safaratul mar'ah. Safaratul mar'ah sufuran, maksudnya seorang wanita mendedahkan wajahnya ataupun dia membuang khimar. Khimar ni niqab. Kita sekarang ni kita pakai penutup muka tu, sebenarnya dia niqab lah sebenarnya. Kita pakai tu. Jadi sekiranya kita buang penutup muka, maka kita mendedahkan wajah kita. Itu kalimah al-fasru. Juga kalimah al-fasru digunakan untuk wa asfaras subhu. Wa asfaras subhu maksudnya waktu subuh tu telah cerah. Subuh tadi tu pukul 7.30 tu dah cerah dah. Dah habislah subuh tu maksudnya. Okey, itu adalah yang kedua. Maknanya yang pertama tafsir dengan makna daripada perkataan al-fasru, dan yang kedua tafsir daripada perkataan safara tetapi dia maklub. Maklub ni maknanya dia terbalikkan fa kat tengah tu dia terbalikkan jadi fa di depan. Tu kalimah bahasa Arab tu dia adalah jenis-jenis macam tu. Kita dalam bahasa Melayu kita jarang ada. Okey, tu senang cerita tafsir tu maknanya mendedahkan, menjelaskan. Itu adalah makna dari segi bahasa. Okey, dari segi istilah kalimah tafsir ini memberi makna ilmun yufahamu bihi kitabullah al-munazzalu ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tafsir adalah satu ilmu difahami dengan ilmu tafsir itu kitab Allah yang diturunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bayan ma'anihi, dan menjelaskan makna-maknanya, dan juga mengeluarkan hukum hakam dan juga hikmah pengajaran di sebalik ayat-ayat tersebut. Jadi kita nak faham Al-Quran, kita boleh faham dengan kita mempelajari tafsir Al-Quran ataupun kita membaca tafsir Al-Quran. Itu cara untuk kita memahami sesuatu ayat Al-Quran. Kena tengok kita tafsir terlebih dahulu. Itu adalah makna dari segi istilah. Okey, apa manhaj? Tadi awak dah sebut tadi beberapa kitab tafsir. Macam-macam lah. Kitab Amrul Asir, Tafsir Pimpinan Ar-Rahman, apalagi kitab-kitab yang lain-lain macam itu. Apa pendekatan ulama di dalam ataupun semasa dia mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran? Ini disebagai manahij. Bahasa moden ataupun bahasa akademik dipanggil metodologi. Metodologi ni kaedah
kaedah yang digunakan, untuk mentafsirkan Al-Quran. Okey, ada banyak kaedah ataupun taklah, ada 3 kaedah yang utama ulama-ulama mentafsirkan Al-Quran. Yang pertama yang disebut sebagai tafsir bil ma'sur. Tafsir bil ma'sur ni insya-Allah kita akan kupas secara panjang lebar lepas ni. Bil ma'sur ni secara mudahnya, ma'sur maknanya periwayatan. Tafsir dengan mengambil riwayat-riwayat. Riwayat di sini Quran, hadis, pandangan-pandangan sahabat tu adalah riwayat. Okey, yang kedua tafsir bil ra'yi. Tafsir bil ra'yi pun insya-Allah kita akan jumpa lepas ni. Ra'yu tu dengan makna pemikiran, tafsir dengan akal, tafsir dengan ijtihad. Itu adalah yang kedua. Yang ketiga mungkin kita tak sempat nak sentuh lah, dalam silibus kita pun kita tak bincang, iaitu tafsir bil isyari. Isyari tu dengan makna isyarah. Isyarah tu maksudnya seseorang pentafsir itu dia mentafsirkan Al-Quran bukan dengan makna zahir ayat, tetapi dia mentafsirkan Al-Quran dengan makna yang tersembunyi ataupun makna di sebalik. Makna di sebalik ni dia tak semualah ahli tafsir. Dia lebih kepada orang-orang tertentu, golongan-golongan tertentu, khususnya di kalangan ahli sufi. Di kalangan ahli sufi, ahli tasawuf, mereka menulis kitab-kitab ataupun menulis tafsir Al-Quran. Mereka mentafsirkan sesuatu ayat tu bukan dengan makna zahir ayat, tetapi dengan makna yang tersembunyi, makna batin. Satu contoh yang supaya awak faham lah, bukan makna zahir ayat. Ini tafsiran yang diberikan oleh seorang sahabat Nabi, iaitu Abdullah bin Abbas. Okey, Abdullah bin Abbas ini suatu hari dia dijemput oleh Sayyidina Umar Al-Khattab untuk duduk bersama dengan Syekh Badar, Syuyukh Badar, ataupun kita kata orang yang sahabat-sahabat yang menyertai peperangan Badar pada masa tu tak semua 313 tu ada dah. Maknanya dah ada ramai dah yang meninggal apa. Mungkin yang ada kita kata puluhan lah, kita kata ataupun belasan yang ada. Jadi ahli Badar ini mereka macam VVIP lah, golongan yang awal memeluk Islam, dan mereka ni antara individu, sahabat-sahabat yang sangat-sangat dihormati. Jadi Sayyidina Umar dia jemput Abdullah bin Abbas bersama dengan ahli Badar, dan Sayyidina Umar tanya kepada ahli Badar ini, apa pandangan kamu tentang ayat Iza ja'a nasrullahi wal fath? Ayat ni. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka ahli Badar kata, di kalangan mereka lah ada yang kata, maksud ayat ini ni apabila Islam sudah mencapai kemenangan. Kita yang dalam kesusahan sebelum tu zaman Mekah, zaman susah, kemudian apabila Islam tu dah menang, dah mencapai kemajuan, Fathu Mekah dan sebagainya, banyak ditakluk, negara-negara pun banyak dibuka oleh orang Islam. Kita nak buat macam mana? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka hendaklah bertasbih dan istighfar kepada Allah. Jadi apabila mencapai kemenangan, maka kita digalakkan untuk kita banyakkan tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan juga kita istighfar kepada Allah. Istighfar. Iza ja'a nasrullahi
Allahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Okey, itu maksud zahir ayat. Maksud di sebalik ayat, Sayyidina Umar pun tanya kepada Ibnu Abbas, apa pandangan engkau wahai Ibnu Abbas terhadap ayat ini? Ibnu Abbas mengatakan, ayat ini ni sebenarnya bagi dia lah, bagi pandangan dia, ayat ini adalah isyarat bahawasanya Nabi pada masa ni umur Nabi dah semakin hampir, ataupun Nabi ni sudah semakin hampir dijemput oleh Allah, ataupun dah semakin hampir untuk meninggal dunia lah. Kenapa? Kerana apabila Islam dah menang, jadi tugas Nabi tu dah tak ada dah. Jadi Islam dah menang, agama Islam pun semua dah komplit, ayat-ayat Quran pun dah diturunkan, banyak dah diturunkan, hampir semua dah diturunkan. Jadi umur Nabi pun dah tak lama dah. Mungkin dah tak lama lagi Nabi akan wafat. Okey, itu adalah maksud yang tersembunyi ataupun dipanggil isyarah. Itu adalah tafsir isyari, contoh tafsir isyari. Okey, boleh faham kan? Okey, kemudian okey. Kita akan lihat kepada makna tafsir bil ma'sur terlebih dahulu. Okey, at-tafsir bil ma'sur wa ahamul mu'allafat fihi. Tafsir bil ma'sur dan antara karya yang utamalah dalam bidang tafsir bil ma'sur. Okey, ta'rif tafsir bil ma'sur. Huwa bayan ma'nal ayah bima wurida fil kitab awis sunnah aw aqwalis sahabah radhiyallahu anhum. Itu adalah ta'rif tafsir bil ma'sur, iaitu menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran. Al-ayah di sini ayat-ayat Al-Quran lah. Bima wurida fil kitab, dengan apa yang datang daripada Al-Quran ataupun sunnah ataupun aqwalus sahabah radhiyallahu anhum. Maksudnya di sini ada tiga sumber tafsir bil ma'sur, iaitu tafsir Al-Quran dengan Al-Quran ataupun tafsir Al-Quran dengan sunnah, dan juga tafsir Al-Quran dengan pandangan-pandangan sahabat. Itu adalah tiga sumber tafsir bil ma'sur. Fahuwa tafsir alladhi ya'tamidu ala sahihil manqul, iaitu tafsir yang berpegang kepada nakal yang sahih. Nakal manqul itu maknanya yang dinakalkan. Nakli yang dipindahkan, ataupun riwayat lah. Senang cerita al-manqul ni adalah periwayatan di atas riwayat yang sahih. Wala yajtahid fi bayan makna min ghairi dalil, dan seseorang mufassir itu dia tidak berijtihad untuk menjelaskan maknanya. Dia tidak berijtihad untuk menjelaskan maksud. Dia ambil pandangan itu daripada orang-orang lain, orang-orang yang terdahulu daripada dia riwayatkan, dia menyebut sanad. Wa yatawaqqafu amma la ta'ilu tahtahu, dan dia pun tidaklah terlalu panjang lebar sangat di dalam mentafsirkan ayat tersebut. Sebab riwayat ni biasanya dia tafsir tu ringkas sahaja. Sahabat-sahabat ataupun tabi'in, apabila dia mentafsirkan Al-Quran, dia tak tafsir secara panjang lebar. Sebab zaman dahulu tafsir tu lebih kepada periwayatan. Orang belum tulis lagi. Kalau zaman sahabat, zaman tabi'in tu banyak tafsir tu dalam bentuk periwayatan. Cuma dia ditulis tu selepas daripada tu. Jadi dia riwayatkan daripada mulut ke mulut. Makna ayat ni sekian-sekian, makna ayat ni sekian-sekian. Dia dinakalkan daripada mulut ke mulut. Wala fa'idah fi ma'rifatihi. Jadi dia tak terlalu panjang lebar lah di dalam membincangkan sesuatu perkara, sehingga kalau panjang lebar sangat mungkin termasuk benda-benda yang tak banyak faedah sangat berkenaan dengan perkara tersebut. Tetapi apabila ditafsirkan dengan panjang lebar, dia jadi dia jadi panjang, padahal benda tak penting pun. Okey, itu adalah tentang takrif tafsir bil ma'sur.
Okey, makanatuhu huwa afdalu anwa' at-tafsir wa a'laha. Jadi kedudukan tafsir bil ma'sur ini, ia adalah jenis tafsir yang paling afdal, jenis tafsir yang paling baik, yang paling bagus. Kalau kita nak memahami Al-Quran, kita kena guna tafsir bil ma'sur terlebih dahulu. Kena tengok ayat-ayat Quran, kena tengok hadis-hadis, ataupun mudahnya kita baca kitab-kitab tafsir bil ma'sur terlebih dahulu. Itu adalah untuk kita memahami sesuatu ayat Quran. Yang paling afdalnya kita berpegang dengan tafsir bil ma'sur. Lianna tafsir bil ma'sur imma an yakuna tafsiran lil Quran bi kalamillahi ta'ala fa huwa a'lamu bi muradihi. Kenapa? Kerana tafsir bil ma'sur ini sama ada ia tafsir Quran dengan Quran, maka tentulah Allah tu lebih tahu apa yang dia nak sampaikan dalam ayat-ayat yang lain. Sesuatu ayat tu mungkin ada penjelasannya dalam ayat-ayat yang lain. InsyaAllah kita akan tengok pada contoh-contoh. Okey, itu adalah jadi Allah tu lebih mengetahui apa dia nak sampaikan. Jadi kita tak perlu nak ragu-ragulah. Jadi Allah dah jelaskan tentang maksud kalimah-kalimah tertentu, ayat-ayat tertentu. Wa imma an yakuna tafsiran lil Quran bi kalamir Rasul. Adapun sekiranya tafsir itu dengan kata-kata ataupun hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, fa huwal mubayyinu li kalamillah taala. Maka memang tugas Nabi adalah orang yang dipertanggungjawabkan untuk menjelaskan makna kalam Allah. Antara tugas Nabinya adalah jelaskan tentang maksud ayat-ayat Al-Quran. Jadi sebab itulah Nabi juga dikenali sebagai Al-Mufassir. Nabi lah orang yang pentafsir Al-Quran yang paling awal. Sebelum orang lain mentafsirkan Quran, Nabi pun sudah mentafsirkan Al-Quran. Di tafsir Al-Quran dengan hadis. Wa imma an yakuna bi aqwalis sahabah. Adapun sekiranya tafsir itu dengan kaul ataupun kata-kata sahabat, fahumul ladzina syahadut tanzil. Maka sahabat itulah antara individu-individu yang hidup pada zaman wahyu. Mereka mengetahui sebab-sebab penurunan Al-Quran, diturunkan kepada siapa. Jadi tentulah pemahaman mereka lebih baik berbanding dengan orang-orang yang lain. Itu adalah tentang kelebihan-kelebihan sahabat. Sebab mereka tu hidup pada zaman penurunan wahyu, jadi tentulah mereka tu lebih faham. Dan juga sahabat-sahabat ahli lisan. Ahli lisan ni maknanya mereka ni antara kira bahasa Arab tu bahasa mereka. Jadi tentulah Al-Quran yang diturunkan dalam bahasa mereka, mereka lebih faham, mereka lebih tahu, dan mereka hidup pada dua zaman. Zaman yang pertama, zaman jahiliah. Zaman yang kedua, zaman Islam. Mereka tahu ayat-ayat tertentu yang diturunkan untuk mengislahkan cara hidup jahiliah. Bagaimana kita kata contohnya seperti apa? Seperti amalan-amalan riba ke, ataupun amalan-amalan yang judi, arak dan sebagainya. Pada zaman jahiliah mereka tahu keadaannya macam mana. Jadi bagaimana Islam datang tu, ayat Quran yang diturunkan untuk merawat benda-benda tersebut. Jadi sahabat-sahabat tu dia lebih mengetahui. Okey, itu adalah tentang kedudukan tafsir bil ma'sur. Maksudnya kita kena mendahulukan tafsir bil ma'sur sebelum daripada kita mengambil ataupun kita mentafsirkan Al-Quran berdasarkan kepada ijtihad. Lakinna yanbaghi an yu'lam ila anna tafsir bil ma'sur qad dakhala al-wad'i. Okey, cuma kita juga kena berhati-hati jugalah. Sebab riwayat ni tak semua sahih. Ada riwayat yang sahih, ada riwayat yang maudhu'. Jadi sekiranya riwayat tersebut, riwayat yang maudhu', maka kita tak boleh terimalah sebagai sumber tafsir Al-Quran. Itu adalah tentang periwayatan.
Jadi riwayat yang maudhu' ni, saya sebut sikitlah riwayat yang maudhu' ni. Dia terdiri, ada juga dalam kitab-kitab tafsir tu, kadang-kadang diambil daripada musuh-musuh Islam, yang dicipta oleh musuh-musuh Islam, oleh orang Yahudi, oleh orang Zindik. Zindik tu orang Yahudi yang mereka berpura memeluk Islam dan mereka meriwayatkan sesuatu riwayat tu dalam agama Islam. Dia sebenarnya benda tu tak betul pun. Cuma dia apabila dia masukkan dalam macam kita kata dia pump lah, dia push riwayat-riwayat yang ada yang dikaitkan dengan sahabat-sahabat tertentu. Jadi seolah-olah dia menjadi riwayat daripada orang Islam, padahal dia bukan daripada orang Islam pun. Kadang-kadang ada juga daripada mazhab-mazhab yang batil, kita akan jumpa dah lepas ni. Dan juga ada juga kadang-kadang daripada orang yang sengaja menisbahkan riwayat tersebut kepada sahabat-sahabat Nabi. Sebab tu apabila tafsir bil maksur tu kena semak juga dari segi kesahihannya. Cuma kita pada hari ini kita tak perlu bimbang lah. Benda ni dah selesai dah. Kitab-kitab tafsir bil maksur yang kita boleh gunakan, bahkan kitab-kitab tersebut pun sudah ditahqiq untuk menentukan kesahihan riwayat tersebut. Ulama-ulama pada masa sekarang ni dia dalam ni, kalau dulu mereka ulama-ulama menulis buku, ambil riwayat, tapi kalau zaman mutaakhir ini mereka tahqiq riwayat-riwayat tersebut untuk memilih mana riwayat yang betul dan mana riwayat yang mungkin salah lah. Okey. Kemudian kita lihat kepada masadir at-tafsir bil maksur. Apa sumber tafsir bil maksur? Tadi saya dah sebutkan sumber-sumber tafsir bil maksur. Yang ni kita akan lihat secara lebih dekatlah sumber tafsir bil maksur. Yang pertamanya adalah Al-Quran. Sumber yang pertama tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran dengan Quran ini kenapa? Kerana itu adalah cara yang paling baiklah untuk kita memahami maksud ayat-ayat Al-Quran dengan kita melihat kepada makna ayat-ayat yang lain ataupun melihat kepada ayat-ayat yang lain. Okey, ada beberapa contoh. Ada beberapa contoh tentang tafsir Al-Quran dengan Quran. Antaranya, ni kena ingat antaranya. Ni contoh yang paling masyhur lah. Ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 33, ayat 37. Allah Ta'ala berfirman, "Fatalaqqa Adamu min Rabbihi kalimatin." Fatalaqqa maksudnya Nabi Adam mengucapkan kata-kata. Kata-kata ni setelah daripada baginda kita kata macam dikeluarkan daripada syurga, maka baginda Nabi Adam ni sangat menyesal di atas kata perbuatan itulah. Jadi apabila dia menyesal, dia mengucapkan satu kata-kata. Fatalaqqa Adamu min Rabbihi kalimatin. Dia ucapkan satu kata-kata. Apa kata-kata yang diucapkan ini? Benda ini disebut dalam ayat yang lain. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Saya rasa semua orang hafal ayat ni. Ini satu doa. Qala yakni kata-kata Nabi Adam dan Hawa. Qala musanna kan? Qala dua orang berkata-kata. Rabbana zalamna, Tuhan kami telah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana, dan sekiranya kamu tidak ampunkan dosa kami dan juga tidak mengasihi kami, lanakunanna minal khasirin, nescaya kami akan menjadi orang-orang yang rugi. Jadi ini kata-kata yang diucapkan oleh Nabi Adam dan Hawa setelah baginda dikeluarkan daripada syurga. Walau bagaimanapun kita sebenarnya kita
ni dengan keluar Nabi Adam daripada syurga ni yang menyebabkan kita boleh hidup. Kalau Nabi Adam kekal dalam syurga, syurga tidak boleh beranak, dia tidak ada inilah. Jadi dengan keluar, ini hikmah Allah Ta'ala, semua perancangan Allah Ta'ala untuk menjadikan manusia di atas muka bumi ini. Apabila Nabi Adam keluar daripada syurga, menyebabkan Hawa pun boleh beranak, pinak, dan lahirlah manusia-manusia yang ramai, termasuklah kita pada hari ini daripada keturunan Nabi Adam. Okey, itu adalah satu contoh. Ada lagi contoh-contoh yang lain. Banyak lagi lah contoh-contoh yang lain. Kalau kita buka buku-buku tafsir, kita akan jumpa banyak lagi contoh-contoh yang lain. Apa lagi? Yang antara yang famousnya, yang glamournya, seperti apa? Seperti ihdinas siratal mustaqim, maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim, tafsir ataupun dalam ayat lain, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiq. Itu dijelaskan dalam ayat yang lain. Apa makna siratal mustaqim? Siratal mustaqim adalah golongan jalan-jalan siratal ladzina an'am, jalan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka, daripada golongan nabi-nabi, golongan siddiqin, golongan syuhada, dan juga orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Itu adalah. Kemudian maliki yaumiddin, maliki yaumiddin, wa ma adraka ma yaumuddin. Dalam ayat yang lain tafsirkan Allah Ta'ala cerita tentang yaumuddin ini. Summa ma adraka ma yaumuddin, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Itu Allah ceritakan dalam ayat yang lain. Apa makna hari agama? Kalau kita terjemah, yaum hari, ad-din agama. Apa makna hari agama? Hari agama ini hari yang mana manusia yauma la tanfa'u, hari yang setiap orang kan dia hanya fikirkan tentang dirinya sahaja. Dia tak fikir dah tentang orang lain. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Dan hari itu hari yang urusan hidup mati kita ditentukan oleh Allah Ta'ala. Tak ada seorang pun yang boleh membantu kita kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Kecuali dengan Allah Ta'ala sahaja yang boleh membantu kita. Walaupun di sana adanya konsep syafaat, yang dikatakan kita boleh minta syafaat Nabi, kita boleh minta pun orang yang hafal Quran, dia boleh beri syafaat kepada mak ayah dia. Tapi syafaat itu adalah dari Allah. Allah tak bagi. Kalau Allah tak bagi, dia boleh keizinan syafaat lillah. Dalam satu ayat syafaat ini adalah milik Allah Ta'ala. Siapa-siapa pun dia kena berdasarkan keizinan Allah Ta'ala. Walaupun dia ni ada anak-anak hafal Quran, ramai anak-anak hafiz, tapi sekiranya Allah izinkan dia mendapat syafaat, maka dia boleh dibantu. Itu adalah tentang itu. Okey, itu adalah contoh bagaimana Al-Quran dengan Quran, tafsir Al-Quran dengan Quran. Kemudian kita ada yang kedua, yang tafsir Al-Quran dengan sunnah. Tafsir Al-Quran dengan sunnah. Allah Ta'ala wa anzalna ilaika al-Qur'ana litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Firman Allah, wa anzalna, dan kami menurunkan kepada Muhammad Al-Quran litubayyana lin-nas, untuk kami menjelaskan kepada manusia ma nuzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka, walau alam yatafakkarun. Ini adalah kasus Nabi Muhammad. Bukan Nabi Muhammad adalah sebagai orang yang akan memberi penjelasan kepada umat, kepada sahabat tentang kandungan Al-Quran.
Nabi. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah ala asal nafas Al-Quran wa bayyinhu. Jadi sunnah itu adalah pentafsir daripada Al-Quran dan jelaslah kepada Al-Quran. Adalah memangkan Al-Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min amthilati tafsir Al-Quran bis-sunnah. Antara contoh tafsir Al-Quran bis-sunnah, tafsir al-maghdub alaihim bil yahudi. Dalam hadis Nabi pernah mentafsirkan dalam Al-Fatihah al-maghdub alaihim bil yahudi. Yang golongan yang dimurkai oleh Allah dan golongan adalah orang-orang Yahudi. Orang Yahudi memang Allah sangat murka kepada dia. Kaum Yahudi antara kaum yang paling ramai Nabi yang diangkatkan di kalangan kaum Yahudi. Tetapi pada hari ini orang Yahudi adalah orang yang paling kuat menentang agama Islam. Yang paling kuat, yang kata yang zalim, yang banyak melakukan kerosakan, banyak kalangan di kalangan mereka. Okey. Wal-dhalin bin Nasara, dan Nabi juga mentafsirkan golongan al-dhalin dalam surah Al-Fatihah juga, iaitu golongan orang-orang Nasrani, orang-orang yang sesat, yang mereka banyak mengubah kitab Allah. Dari segi ibadah kepada Allah pun golongan Nasrani ini mereka mengatakan Isa itu sebagai anak Allah. Mereka mengatakan dan banyaklah benda yang ada dalam agama Nasrani itu, agama Kristian itu yang bercanggah dengan ajaran asal agama tauhid. Itulah juga banyaklah dalam hadis-hadis Nabi mentafsirkan ayat-ayat tertentu, antaranya tafsir al-khayt al-abyad wal khayt al-aswad bi annahu bayadun nahar wa sawadil lail. Khaytul abyad benang putih dalam ayat itu. Maksudnya benang putih, tetapi Nabi mentafsirkan dengan bayadun nahar, matahari ataupun sudah cerahlah, malam sudah cerah tadi. Dan juga sawadul lail, al-khayt al-aswad dengan sawadul lail, kegelapan malam. Itu adalah contoh yang lain lagi. Seperti Nabi ketika mana Nabi menjelaskan tentang sembahyang, dalam Quran hanya disebut aqimus wa atuz zakah, aqimus salah liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa Quran al-fajr, dan beberapa ayat yang lain. Tapi tidak dijelaskan bagaimana kita nak solat, berapa rakaat kita nak sembahyang, hukum hakam yang ada dalam solat itu bagaimana. Benda ini dijelaskan oleh Nabi SAW. Jadi ia kata sebagai terjelas kepada Al-Quran. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kamu sembahyang sebagaimana kamu melihat aku sembahyang. Kita nak lihat Nabi tak boleh dah. Kita hanya boleh tahunya berdasarkan kepada riwayatan, berdasarkan kepada hadis-hadis. Banyak hadis-hadis yang menceritakan bagaimana Nabi solat, bagaimana Nabi rukuk, bagaimana Nabi sujud, dan juga perkara-perkara lain berkaitan dengan ibadat ataupun berkaitan dengan solat khususnya. Okey, itu adalah yang sumber yang kedua. Sumber yang ketiga, aqwalus sahabah, kata-kata sahabat. Kata-kata sahabat macam tadilah, sahabat ni hidup pada zaman wahyu, mereka banyak tahu tentang maksud ayat berdasarkan kepada mereka ni, kerana mereka ni hidup pada zaman wahyu, hidup zaman jahiliah dan juga zaman Islam, dan sahabat juga ahli lisan yang pandai fasih dalam bahasa Arab. Jadi tentulah kalimah-kalimah tertentu dalam bahasa Arab itu mereka lebih arif, mereka lebih faham. Okey, kemudian aqwalut tabi'in. Okey, aqwalut tabi'in ini dia khilaf. Ada ulama kata aqwalut tabi'in ini sebagai sebahagian daripada tafsir bil maksur. Ada yang kata tidak, tafsir bil maksur.
Cuma pandangan yang kuat tu, mereka tetap mengatakan aqwalut tabi'in sebagai tafsir bil maksud. Kerana tabi'in ni dia belajar daripada sahabat. Mungkin yang dia beritahu tu adalah pemahaman dia terhadap tafsiran para sahabat. Khususnya sahabat-sahabat yang masyhur seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab. Mereka tu ada madrasah tafsir di Mekah, madrasah tafsir di Madinah, madrasah tafsir di Kufah, di Iraq dan sebagainya. Guru-guru ataupun murid-murid mereka adalah daripada kalangan tabi'in. Jadi apa yang tabi'in tafsirkan, sampaikan itu, kemungkinan ia adalah daripada sahabat-sahabat, daripada guru-guru mereka. Jadi itu adalah tafsir di kalangan sumber daripada aqwalut tabi'in. Cuma dia khilaf. Ada yang kata dia termasuk dalam tafsir bil maksud dan ada yang kata dia tidak termasuk dalam tafsir bil maksud. Okey, wallahu alam. Ada apa-apa soalan nak tanya? Tajuk tafsir bil maksud. Kalau ada soalan kita boleh bincang. Saya pun tak larat nak cakap 1 jam 2 jam. Okey, ada apa-apa soalan nak tanya? Ustaz. Ya, ya. Maksudnya tafsir bil maksud ni orang yang hidup zaman Nabi tu Dia bukan hidup zaman Nabi. Tafsir ini, sumber itu daripada 3 tadi tu. Yang pertama, orang yang dekat dengan Nabi hidup sezaman. hidup sezaman tu sahabat. Faham tak? Hidup sezaman tu sahabat. Apabila disebut sumber tafsir bil maksud, jadi orang mentafsirkan Al-Quran berdasarkan kepada 3 sumber tadi ataupun 4 sumber tadi tu. Contohnya kita kata Ibnu Katsir. Jadi awak semua tahu Ibnu Katsir ni. Ibnu Katsir mentafsirkan Al-Quran, sesuatu ayat tu dia akan rujuk kepada ataupun dia akan tengok kepada ayat-ayat Al-Quran yang lain. Satu ayat tu dia akan tengok kepada ayat-ayat Quran yang lain. Kemudian dia akan tengok kepada hadis-hadis. Kemudian dia akan tengok kepada pandangan-pandangan sahabat. Jadi ni yang dikatakan tafsir bil maksud. Sumber itu berdasarkan kepada 3 tadi tu. Ayat Quran, hadis, aqwalus sahabah. Dan juga aqwalut tabi'in. Ini adalah sumber tafsir bil maksud. Boleh faham tak? Boleh. Okey. Ada soalan lain? Tak ada. Okey, kalau tidak ada, saya take 5 dulu lah. Saya break dulu.